Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join live perspektif 360 pada kali ini. InsyaAllah tajuk kita akan membincangkan satu tajuk yang menarik lah bersama dengan seorang panel yang saya kira sangat committed terhadap isu ini. Jadi sekarang kita akan start pada pukul 9.30. Jadi bolehlah like, share dan invite seramai mungkin sahabat-sahabat. Kamera tak on. Assalamualaikum. YB kamera tak on. Siap. Okey, guys. Okey. Kejap. Okey, masuk. Waalaikumsalam. Kamera belum on lagi, tapi saya dengar. Saya dah on dah kamera saya. Dah on. Tapi saya tak nampak. 30 second. Okey. Dapat gambar saya, video saya? Tak. Ke line saya Saya dah on kamera saya. Hilang. Tak boleh ni, tak nampak YB ni. Ni saya dah masuk ni. Kalau ni macam mana nak save dia? hilang. Mana jaga ni? Ni. Setting. Save dia macam mana? Interview, explore perspektif ni. Masalah kita Tak masuk lah video saya. Tak. Turn on camera. Okey, dapat? Alamak. Tak ada lagi. Tapi saya on video saya dah on dah. Kenapa ni? Dia tak keluar tadi. Dia patut kena keluar sebelah dia tadi. Nanti saya keluar dulu, saya cuba masuk balik. Okey, baik. Nanti saya keluar dulu, saya masuk balik. Boleh. Terima kasih kerana sudi join live.
YB boleh masuk ke? Okay. Alhamdulillah. Oh, dah nampak dah. Okay, dah minum dulu jap. YB sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sekarang dekat Melaka? Saya tadi pagi saya fly daripada Jakarta. Saya cancel my trip to Tarakan. So saya ada dekat KL lagi ni. Besok ada mesyuarat dekat Jabat Pas kan. Oh, okay, baik. Tak apa, semoga dipermudahkan urusan. So frame saya ni okey frame ni okey. Okay, cantik. Tak Handsome. besarkan lagi. Thank you so much. Ni frame yang paling itulah. Okay. Baik, terima kasih kepada YB Haji Bakri Jamaluddin kerana sudi join live kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada audience, followers, kepada yang belum follow lagi boleh follow Perspektif 360, dan juga terima kasih kerana sudi join live kami untuk kali ini. Sesi kali ini siri yang akan berbicara tentang keterjaminan makanan, sejauh mana persediaan kita. Sebab kita tahu benda ni, isu tentang food security ni berlega sejak daripada 2020 lagi. Tercetusnya COVID-19, berlakunya perang Rusia-Ukraine. So satu kebimbangan yang sentiasa ada bermain, tapi disebabkan banyak isu yang sentiasa berlaku, so kita tak dapat nak fokus kepada satu isu ni yang memang sebenarnya sangat core terhadap untuk negara kita. Jadi kali ni kami bawa perbincangan ini ke Bicara 360 untuk kita fahami lagi dan dalami lagi tentang isu ni, terutama dari perspektif seorang YB, seorang ahli Parlimen Tangga Batu yang sentiasa berbincang tentang isu keterjaminan makanan ni dan juga isu-isu yang berkaitan di Parlimen dan membawa dan ketengahkan isu ni. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada YB Haji Bakri Jamaluddin. Ya, terima kasih sama-sama. Sebelum kita masuk lah, saya mungkin ada yang belum kenal lagi dengan YB lah. So saya nak minta untuk YB perkenalkan diri dan juga boleh cerita sikit. Sebab saya tengok daripada TikTok YB macam YB bercakap tentang perkara yang memang YB faham dan YB tahu, sedia maklum. So saya curious tentang latar belakang YB ni. Jadi mungkin YB boleh kongsikan sedikit lah tentang pengalaman dan juga latar belakang YB. Silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arina haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batila warzuqna ijtinabah. Yang saya muliakan saudari moderator kita malam ini, kepada seluruh petugas-petugas teknikal yang berusaha untuk menyiarkan TikTok secara live dan seluruh penonton-penonton yang menonton kita secara live pada malam ini. Baik, pertamanya saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kerana memberi saya peluang untuk muncul dalam berbicara perspektif 360 ni lah. Jadi mungkin ramai di kalangan kita panggil rakyat Malaysia dia tak kenal Tangga Batu ni. Tapi dekat parlimen, di kalangan kawan-kawan MPPN ni dia panggil saya MP ahli dia panggil MP kopi. Sebab mereka melihat saya banyak bicara soal kopi sama ada di dalam TikTok dan di parlimen lah. Baik, sebenarnya saya lahir di negeri Melaka pada bulan Disember 1994, iaitu beberapa hari yang lepas lah hari jadi saya. Dan saya menerima pendidikan di sekolah bahasa Tangga. Kemudian orang tua saya bekerja dengan askar. Saya bekerja sekolah di Lakan, di Sarawak dan sebagainya lah. Dan saya menamatkan pengajian saya dalam bidang diploma pertanian pada tahun 1985. Dan terus waktu tu saya dapat ditawarkan untuk bekerja dengan syarikat iaitu Kuala Lumpur Kebun Berhad. Jadi saya bekerja dengan Kuala Lumpur Kebun Berhad ni, sebuah syarikat yang terlibat dalam bidang komoditi getah, koko dan sawit lah selama 34 tahun.
dan saya bekerja 19 tahun di Malaysia dan 15 tahun di Indonesia lah. Jadi pada tahun 2019 lalu saya berhenti, parti minta saya berhenti, dan jawatan terakhir saya di Kuala Lumpur Kepung Berhad itu sebagai Senior General Manager, dan saya bertanding di PRN Melaka Kelebang, saya kalah. Tapi beberapa hari lepas tu saya ditawarkan untuk menjadi Managing Director kepada syarikat iaitu syarikat di bawah grup Puncak Daya ke Alam. Dan juga saya pernah menjadi POP punya board director selama setahun lebih. Kemudian saya juga antara orang terlibat menubuhkan MARCOP yang Malaysian Mechanization and Automation Research Consortium of Oil Palm ketika saya di MPOB. Sumbangan saya kepada rakyat Malaysia khususnya orang Islam, saya lah antara masih lagi kekal sebagai board director kepada Tabung Haji Plantation lah. Jadi 36 tahun saya sebenarnya, dunia saya adalah sebenarnya dunia komoditi dan juga pertanian lah. Itu dia. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih YB atas rupanya memang dah lama sebenarnya berada dalam bidang ni. Saya perasan ada komen tentang untuk tutup mic dengan suara double. Untuk makluman, macam saya tak boleh nak tutup mic saya. Saya pun sebab tak ada option tu. Dan suara double tu sekarang ni double tak bila saya bercakap? Kalau saya dengar clear jelas saja. Jelas saja. Okey, baik. Tak apa. Kalau macam tu saya teruskan. Terima kasih YB. Untuk seterusnya, saya nak minta YB sebab YB selalu berbincang tentang isu-isu komoditi ni dekat parlimen. Jadi dan YB dalam hujan YB sentiasa ada suggestion ataupun solution yang YB berikan kepada pihak kerajaan lah. Jadi saya nak minta untuk YB jelaskan ruang yang Malaysia boleh teroka lagi untuk mengukuhkan lagi kita punya keterjaminan makanan selain daripada apa yang kita dah top lah, sawit, beras. Mungkin YB boleh tambah lagi? Baik, terima kasih saudari moderator. Pertamanya bila kita bercakap soal security makanan ni, sebenarnya kita harus tahu apa tu security makanan. Mungkin orang kata tak cukup makan, kan? Sebenarnya tidak. Kita kena melihat apa tu definisi food security. Jadi dia kata definisi food security yang seperti ditetapkan oleh FOA yang berpusat di Rome, mengatakan food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Jadi dalam bila kita bicara soal food security ni, dia ada 4 asas utama dia. Pertama, availability, kesediaan, kan? Jadi kalau makanan tu ada, available, mana dia kira pas lah. Kemudian yang kedua, dia panggil kebolehcapaian, tu accessibility. Kadang makanan ada, availability ada, tapi orang tak punya duit, orang tak boleh beli, kan? Ataupun mungkin orang yang tinggal di kampung jauh pendalaman, dia susah nak dapat food supply. Ini pun dipanggil accessibility lah. Kemudian yang ketiga lah dipanggil penggunaan, lagi segi utilization, keselamatan dia. Macam kita contoh orang Islam, soal sijil halal, kebersihan dan sebagainya lah, yang memenuhi ciri-ciri nutrisi yang diperlukan oleh seorang manusia itulah. Baik, yang keempat lah kestabilan dan kemampanan, itu stability dan sustainability. Sama ada production itu dia stabil, kan? Kemudian dia sustainability. Yang ni dia kita panggil hari ni kita bercakap soal tentang global warming, kita bercakap soal ni. Jadi sustainability security makanan ni, food security, dia mesti memenuhi keempat ciri yang ada ni lah. Jadi kalau kita lihat Malaysia ni, di mana kedudukan Malaysia? Baik, di Malaysia ni sebenarnya kalau kita lihat ranking dunia, kita berada di tangga yang ke-41 lah. Di mana sebelum ni kita berada di tangga yang ke-40
4 kalau tak salah ke tangga 34, tapi setelah berlakunya COVID kita punya kedudukan tu menurun ke tangga 41 dengan kita punya skor keseluruhan sebanyak 69.9 poin. Jadi kalau dianggap Malaysia ni berada dalam ranking sederhana. Jadi kalau kita lihat antara negara-negara yang punya food security terbaik ialah Finland, Denmark, kebanyakan negara-negara yang berada di Skandinavia, termasuk Australia. Tapi Malaysia berada ranking lepas tu dengan kutipan mata kita 69.9, kita anggap Malaysia ni lagi segi food security adalah sederhana lah. Jadi maksudnya Ya. adakah dalam keadaan dia kedudukan kita yang sederhana ni, adakah ada ruang yang kita boleh macam capai lagi? Ataupun setakat itu saja, kita tak boleh go dah ke? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kerajaan Malaysia ada merangkakan apa dia panggil plan strategi security makanan plan strategi security makanan 2021 hingga 2025 lah. Dan saya sebenarnya kita kena tahu saya sendiri sebenarnya pernah berbahas dalam apabila kita membahaskan ucapan dasar Presiden dalam utama 2019, saya pernah bahas soal food security lah. Ya. Jadi kalau kita lihat Malaysia, walaupun kita berada dalam keadaan sederhana, sebenarnya banyak benda-benda yang harus dilakukan. Kerana kalau kita lihat sebelum ni kita berada di tangga yang ke-34, kan kita berada ke tangga 41, dan dia kemungkinan kalau kita negara tidak melakukan sesuatu atau kerajaan tidak melakukan sesuatu, apa kita panggil gerak kerja bagi mengatasi masalah, kemungkinan kita boleh melorot ke tangga 50, dan kemungkinan nanti akan berlaku dipanggil kekurangan makanan, atau mungkin makanan ada tapi orang tak mampu beli, kan? Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam keadaan kita hari ini, Malaysia hari ini kita masih lagi mengimport makanan kita sekitar 60 hingga 65%. Ya. Jadi kalau kita nak kata sufficient, saya tak fikir sufficient. Jadi sebab kita lihat kalau kita masih lagi bergantung dengan nilai yang besar kepada jumlah import makanan. Hari ini kan berlaku global warming dengan berlakunya peperangan di Rusia, Ukraine. Contoh macam India, bila mereka berlaku kemarau panjang, mereka sekat ekspor beras. Jadi dia menjejaskan kita. India sekat ekspor bawang. Kita bawang naik harga kan. India sekat gula naik harga. Jadi kita tak boleh mengatakan bahawa walaupun kedudukan kita pada ranking ke-41 dunia kita rasa saya rasa tidak. Kerana kerajaan mesti melakukan sesuatu supaya kita daripada ranking sederhana itu kalau boleh kita masuk ke tahap yang baik lah, iaitu mungkin skor kita di atas 80% lah. Itu maksud saya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kerajaan sudah ada rancangan food security 2021 hingga 2025. Cuma kadang-kadang bila berlaku pertukaran kerajaan, tidak ada kesinambungan dalam melaksanakan plan strategi yang telah dirancang lah. Okey, faham. Okey, bercakap tentang makanan yang diimport. Ya. Kenapa kita import makanan? Sebab adakah Malaysia memang tak ada sumber untuk keluarkan makanan kita sendiri ke, ataupun itu adalah satu-satu option kita ke? Baik, kalau kita lihat sejarah, sebelum Dr. Mahathir memperkenalkan dasar industri, dulu kita punya 41%, kata saya, GDP kita adalah datang daripada sektor pertanian. Tetapi setelah kita mengubah dasar negara daripada sebuah negara yang berasaskan pada pertanian kepada negara yang berasaskan kepada industri yang berasaskan pada elektronik, akhirnya kita punya sumbangan sektor pertanian ni telah menurun daripada 40%, hari ini tinggal 7% saja. So dari 7% itu sebenarnya sebagian besarnya lah sebenarnya daripada industri sawit sebenarnya. Dia bukan daripada industri agro makanan. Jadi bila berlaku perubahan kepada dasar negara, kita lebih fokus kepada apa? Kepada kilang, kita lebih fokus kepada industri elektronik dan sebagainya. Akhirnya kita terlupa bahawa kita tidak memberikan tumpuan yang cukup dalam memajukan pertanian dalam negara. Jadi apa berlaku sebenarnya? Kalau ni berbalik-balik Baik, apa yang berlaku hari ni? Kalau kita hari ni, antara penyumbang besar GDP negara sebenarnya adalah sektor ekspor elektronik. Elektronik bukan lagi pertanian. Ya.
Jadi sebab tu kita lihat bila berlaku macam ni dan kemudian waktu tu ya kita tidak boleh kata mungkin dasar ada salah, tidak. Kerana waktu tu tidak berlaku global warming bukanlah satu ancaman kepada food security. Ya, kemudian waktu tu tidak berlaku perang antara negara-negara yang menjadi pengeluar utama pertanian, contoh Rusia dan Ukraine. Jadi ketika itu kita panggil mengimport makanan tu sebenarnya lebih murah daripada kita keluarkan dalam negara. Boleh ya? Boleh. Jadi sebab tu negara fokus kepada import. Jadi sekarang ni bila berlakunya global warming, India sendiri tak cukup. Kan India sendiri sekat, Brazil ni bila berlaku fraud sebagai mereka sekat jualan jagung dan sebagainya. Akhirnya kita panggil availability makanan di pasaran antarabangsa tu berkurang. Bila berkurang menyebabkan harga naik. Kan harga naik. Dan hari ini nak pula dengan setelah berlakunya COVID, kita panggil berlakunya global inflation, berlakunya contoh kita panggil ringgit kita jatuh. Akhirnya menyebabkan kita apa? Menyebabkan kos barang makanan kita naik dengan begitu tinggi. Jadi kalau kita bercakap soal food security, tadi kan kita sebut ada 4 perkara. Pertama, availability. Ya mungkin ada. Tapi kalau dia mahal, kan? So accessibility tak ada. Kan? Jadi mungkin orang-orang dari kelas M40 atau T20 mereka tak ada masalah. Tapi daripada golongan B20 mungkin mereka ada masalah. Kan? Jadi sebab tu kita kata walaupun Malaysia berada pada ranking 41 sederhana, tapi kita tidak boleh berasa selesa sebenarnya. Kita boleh berasa selesa dan kerajaan mesti melakukan sesuatu bagi mempertingkatkan kita panggil ranking food security negara kita lah. Okay. Ni nak keluar sikit YB ya. Ya. Berkenaan tentang dasar yang YB cakap tadi lah daripada Tun Dr. Mahathir. Jadi Tun Dr. Mahathir sendiri merupakan dasar yang hasilnya kita tengok pada hari ini. GDP bagus dari segi elektronik semua. Macam adakah pada hari ini, kerajaan pada hari ini dan kerajaan pada seterusnya boleh tak dia macam dia tukar ke daripada sektor ekonomi ke sektor pertanian? Maksudnya dari segi dia tukar dasar tu. Dan adakah benda tu sedang berlaku ataupun macam mana? Saya tidak melihat sebenarnya negara menukar dasar daripada bergantung kepada sektor ekspor elektronik dan sebagainya kepada pertanian. Tapi bagi saya kita bila bercakap soal food security ni, pertama dia mesti boleh kita panggil, memanglah kita tidak boleh mengeluarkan makanan kita secara 100%. Tapi sebagai contohlah kita ambil beras. Beras hari ini kita punya kadar sara diri komoditi makanan utama kita, saya bacakan contoh beras, kita hanya mampu menampung 65 hingga 70%, 30% lagi kita import. Kan jadi bila berlaku kita panggil India stop ekspor beras sebagai apa jadi hari ni? Kan akhirnya apa? Beras tempatan hilang, sepatutnya beras tempatan tu 70%. Kan? Beras import 30%, tapi yang 70% tu hilang, yang muncul di pasar supermarket lah yang 30%. Kemudian kalau kita lihat, kita masih lagi mengimport sayur-sayuran berjumlah 46.7%. Kemudian buah-buahan kita masih mengimport sekitar 77%. Daging lembu dan kerbau 18%. Kambing, daging lembu dan kerbau kita hanya sekitar 18% saja. Berarti kita masih lagi mengimport daging, kita mengimport hampir 80% daripada keperluan daging dalam negara kita masih import. Kan? Jadi sebab tu saya kata tadi, kalau kita bercakap soal beras, kita lihat bagaimana Vietnam. Vietnam suatu masa adalah sebuah negara yang mengimport beras. Hari ini berubah Vietnam menjadi sebuah negara yang mengekspor beras. Jadi maksud saya, bila kita bercakap soal food security ini, bukan bererti kita mengubah dasar negara daripada sebuah negara yang berasaskan kepada industri elektronik kepada pertanian, bukan. Tapi maksud saya pertanian juga harus diberikan tumpuan. Kan? Jadi kalau kita meletakkan sasaran, hari ini kita sebagai sebuah negara yang mengimport bahan makanan, kenapa bahan dia panggil agro food, kenapa tidak kita meletakkan salah satu hala tuju negara ialah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara mengeksport hasil pertanian. Kan? Kalau kita import beras dulu, macam mana kita boleh tingkatkan kita panggil productivity beras hingga kita boleh ekspor, contohnya seperti Vietnam. Dan kalau kita lihat Australia sendiri, dari satu syarikat nama Sunrise,
yang beroperasi di kawasan Murray Darling River. Dan Australia dulu dia sebuah negara yang import beras, hari ni dia tak import. Hari ni Australia dah mula mengeksport beras. Kan? Jadi maksud saya, siapa-siapa pun jadi kerajaan, bila kita meletakkan satu hala tuju, kita nak mengubah daripada kita menjadi sebuah negara yang mengimport bahan makanan berasaskan pertanian, kita nak menjadi sebuah negara yang akhirnya mengeksport bahan tanaman, makanan yang berasaskan pertanian. Dan saya rasa insya-Allah kita boleh capai, sebab Malaysia sebelum kita berubah dasar kepada elektronik, sebenarnya kita lah antara negara yang mengeksport. Kita panggil hasil-hasil pertanian kita kepada luar lah. Okey, baik. Terima kasih YB. Mungkin kita break kejap. Banyak sangat saya tanya YB ni. Okay, saya bicara ni agak teknikal kan. Kalau boleh faham, alhamdulillah lah. Kan? Yelah, sebab memang betul YB. Dan saya pun macam saya boleh follow dan kita faham benda tu. Alhamdulillah lah. Okay, kepada audience, kalau siapa-siapa yang ada soalan boleh je diala-alakan untuk tanya soalan. Saya tengok juga yang komen ni. Adalah ramai peminat lah YB ni. Lepas tu, okay, tak apa. Tadi YB ada bercerita tentang apa kita jadi negara pengeksport kan. Ya. Soalan saya seterusnya lah. Apakah halangan sebenarnya untuk kita yang YB dapat kenal pasti yang menghalang Malaysia ni daripada menjadi sebuah negara pengeksport? Baik, nanti saya akan cerita dulu tentang food security di Malaysia biar mana penonton-penonton pendengar ni dia faham sungguh. Jadi kalau kita lihat daripada kajian yang dibuat statistik di Malaysia tentang food security ni, kita dapati bahawa kan saya sebut tadi food security ni kita bicara soal empat benda kan, availability, accessibility, kemudian dia punya utilization dan juga sustainability dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di Malaysia hasil kajian daripada finding dia kata 52% daripada penduduk Malaysia ni dia punya food secure. Oh. 52%. Kalau kata mana penduduk Malaysia ada 33 juta, mana 52.8% tu memang food secure. Mana dia ada duit, dia boleh beli, boleh dapat, sihat kan. Baik, kemudian dia kata 23.3% adalah mildly food insecure. Mana 23 ni dalam keadaan sederhana. Ya. Kemudian 14.3% adalah moderately food insecure, dan sebenarnya kita ada lebih kurang 9.6% penduduk kita yang memang menghadapi masalah food security lah. Ya. Ini inti untuk pengetahuan kita punya penonton-penonton dan pendengar pada hari inilah. Dan kalau kita lihat sebenarnya, baik, kalau kita lihat dari segi Malaysia, kita punya dia panggil kita punya hunger, kita punya ranking kelaparan. Dia kata Malaysia scored moderately for hunger on the 2022 Global Hunger Index, kelaparan, with a minor increase in the hunger. Jadi kalau kita lihat sebenarnya jumlah rakyat Malaysia yang menghadapi masalah, kalau saya nak kata kebuluran tu teruk sangatlah, tapi dalam istilah dia kata hunger index, sebenarnya kita meningkat tau. Indeks kelaparan di Malaysia sebenarnya meningkat. Kalau kita lihat 10.99 poin pada 2014, tapi dia meningkat kepada 12.5 pada 2022. Jadi sebab tu kalau kata saya tadilah, jadi kalau kerajaan tidak melakukan sesuatu langkah yang betul, kemungkinan indeks kelaparan di Malaysia ni akan meningkat. Itu untuk pengetahuan kita semualah. Baik, jadi soalan apa tadi? Satu Baik, benda jadi yang kalau kita bercakap soal dekat Malaysia, dia kata in Malaysia the B40 population was the most severely. Jadi kalau kita kat Malaysia, sebenarnya orang yang paling terkesan tentang keterjaminan makanan adalah golongan B40 sebenarnya. Ya. Kerana kalau kita lihat kenapa, macam saya kata tadi lah, dia pertama availability, dia tersedia, yang kedua kita mampu tak dapatkan. Jadi kalau kita lihat masalah di Malaysia ini, B40 ini merupakan golongan yang sangat-sangat terkesan daripada food security. Kenapa? Kerana kalau kita lihat hari ini, 32% daripada pendapatan mereka, golongan B40 ni mereka gunakan untuk membeli essential food lah.
beras dan sebagainya. Kita bayanglah kalau gaji dia 1,500, kan hampir berapa? 500 saja dah digunakan untuk membeli makanan. Kira lagi keperluan-keperluan lain juga. Ya. Bimbang, semakin bimbang ya. Okay. Jadi macam mana? Apa halangan sebenarnya? Maksudnya kita dah tengok satu keadaan yang dia tak adalah macam nak cakap kena panik tu, taklah. Tapi kita kena dah bersedia lah. So sejauh mana kita bersedia? Betul. Maksudnya setakat ni apa halangan kita untuk buat semua benda ni? Sebab kita daripada negara pertanian dah. Baik, sebenarnya kalau macam cakap tadi lah, pertama kalau kita betul-betul nak mengatasi masalah food security, makna membawa kita punya ranking daripada moderate tadi, sederhana kepada lebih baik, saya lihat ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan lah. Baik, pertama sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia ni, kita ada lebih kurang 8 juta hektar tanah pertanian. Cuma daripada 8 juta hektar tanah pertanian tu sebenarnya 6 juta ataupun 75% sebenarnya adalah kelapa sawit. Sebab tu kalau kita kata agro komoditi menyumbang 77% kepada GDP negara, sebenarnya sebahagian besar lah daripada sawit sebenarnya. Ya. Baik, kemudian 1 juta hektar lah kawasan getah, rubber industry, dan baki 1 juta hektar itulah dia panggil agro food activity seperti beras, padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan keluasan tanah 1 juta ni untuk memenuhi keperluan pemakanan rakyat Malaysia sebenarnya tak cukup. Ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jadi saya rasa kita perlu melakukan suatu reformasi. Kita panggil agriculture land reform, kena buat. Sebab kalau kita lihat ni banyak tanah-tanah terbiar, betul kan? Betul. Banyak tanah-tanah terbiar tapi tak boleh diusahakan sebagai sumber pengeluaran makanan negara. Kenapa? Kerana tanah-tanah ni kecil. Kan dia ada 2 hektar sini, 2 hektar sana, 2 hektar, dan dimiliki oleh individu. Jadi kalau individu ni kita nak bagi dia teknologi AI ke apa, dia sebenarnya not economical. Jadi maksud saya kalau land reform ni, kerajaan perlu bagaimana tanah-tanah yang dimiliki secara individu, tanah-tanah kecil, dulunya tanah pertanian, tapi akhirnya ditinggalkan sebagainya. Bagaimana kerajaan boleh menemukan pada satu konsortium ke, satu institusi atau satu koperasi ke, supaya tanah-tanah ni dapat digemblengkan menjadi suatu plot yang besar, dan di situ sebenarnya kita boleh membawa teknologi mechanization dan sebagainya, supaya apa? Dengan kita panggil limitasi tanah yang terhad, tapi kita boleh meningkatkan produktiviti sebenarnya dengan menggunakan teknologi lah. Jadi ini sebenarnya yang menjadi penghalang. Ya. Baik, kemudian saya lihat apa yang perlu dilakukan lah. Baik, teknologi in farming. Macam saya katalah, bila kerajaan dulu kita lebih fokus kepada sektor penghilangan, elektronik dan sebagainya. Jadi sebab tu kita lihat hari ni sebenarnya kita tertinggal jauh kalau saya lihat sendirilah. Dari segi teknologi pertanian ni kita tertinggal jauh sebenarnya. Kalau menurut saya kita underdevelop, maybe kita under capacity, kita menggunakan teknologi untuk mempertingkatkan kita punya penghasilan ni. Contoh macam saya ambil contoh macam syarikat Sunrise yang menjadi syarikat pengeluaran beras yang terbesar di Australia. Australia dulu dia import beras daripada Pakistan dan sebagainya. Hari ini Australia mampu ekspor beras. Jadi apa yang dilakukan oleh syarikat Sun ini, mereka menggunakan semua teknologi yang ada. Remote sensing, teknologi satellite, menggunakan AI untuk mengawal mereka punya kadar air di sawah dan sebagainya, harvesting dan sebagainya. Akhirnya mereka berjaya, kita panggil dari sebuah negara yang mengimport beras, hari ini Australia boleh ekspor beras. Kan? Baik, yang ketiga macam saya katalah, kita sebenarnya kekurangan ekspertis sebenarnya. Kan kalau kita lihat sawit ni sebenarnya dia bermula pada saya ingat tahun 60-an saja. Tapi industri sawit ni dia betul-betul boom daripada tahun 1980 sehingga hari ni. Kan?
Hingga hari ini Malaysia saja mempunyai lebih kurang dalam 5 juta hektar, hampir 6 juta hektar kawasan sawit lah. Dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya dari segi research downstream ataupun upstream tentang sawit ini sangat maju. Kalau dulu orang bercakap soal pokok sawit ni, buah-buah, hari ini mereka dah mengeluarkan progeny baru yang dikata yang high sex ratio dan sebagainya. Hari ini orang bercakap soal produktivitinya tinggi, ya. Produktiviti yang dihasilkan tinggi dan sebagainya. Jadi sebab tu saya kata kalau kerajaan berikan tumpuan yang khusus kepada sektor pertanian, akhirnya kita sebagai contohlah. Hari ini kalau kita cakap dulu universiti pertanian sangat terkenal tau. Kan? Sangat terkenal. One of Malaysian best university. Tapi hari ini kita tidak melihat Universiti Putra itu sebagai satu tunggak universiti yang melahirkan tenaga-tenaga pakar dalam bidang pertanian. Walaupun ada, tapi tak nampak sebab nama pun dah ubah dan sebagainya. Sebab tu kita kata Malaysia sebenarnya kekurangan ekspertis sebenarnya. Dalam kalau sawit kita ramai ekspertis. Peranan MPOB, membuat research downstream, upstream, dan juga industri-industri sendiri, Sadabi, KLK, mereka punya research sendiri yang dapat membantu mereka meninggikan produktiviti dan kualiti mereka. Jadi sebab tu saya rasa Malaysia kita kekurangan ekspertis, cuma kita bergantung pada Mardi. Dan kalau kita lihat bajet yang diberi kepada Mardi sekitar 30 hingga 40 juta setahun, bagi saya sangat kecil. Mungkin tidak mencukupi bagi mereka melakukan R&D, research and development, bagi melahirkan kita panggil apa nama tu klon-klon baru ataupun bahan-bahan pertanian baru yang lebih sustainable, yang lebih rentan tahan kepada penyakit dan sebagainya, dan juga yang boleh memberikan hasil yang lebih tinggi berbanding dengan benih-benih yang sebelumnya. Jadi kita agak slow di sini. Jadi bagi saya kalau kita nak melangkah lebih cepat, sebenarnya peruntukan untuk R&D kepada Mardi ni sepatutnya perlu ditambah lagi lah. Paling tidak rasa saya perlukan 3 kali ganda daripada apa yang Mardi terima pada hari ini. Baik, kemudian baik, satu lagi sebenarnya benda yang kadang-kadang orang lupa tau. Ingat tak waktu Muktamar PAS bila saya bahas soal global warming, saya bercakap soal food wastage. Okay. Ya, sebenarnya kalau kita lihat statistik, satu hari rakyat Malaysia membazirkan hampir 16,000 tan makanan. Kecil ke besar tu? Oh, sangat. Masa saya dengar terkejut lah. Jadi maksud dia sebenarnya kalau kita boleh mengurangkan kadar dia panggil food wastage tu, sebenarnya kita juga menyumbang kepada memperbaiki food security. Kan? Sebab kalau 16,000 tan makanan kita bazirkan, kita boleh membekalkan kepada berapa ribu orang tu untuk makan satu hari. Kan? Jadi kalau daripada data dia kata the Waste Management and Public Cleansing Corporation, Deputy Chief Executive Officer Muhammad Diah Wahari said Malaysia threw away 16,688 tons of food daily. Mana kita buang makanan kita sebanyak 16,688 tan satu hari. Bayanglah kalau sebulan berapa, kalau setahun berapa. Jadi sebab tu kalau kita lihat, sebab tu saya suka tengok Jepun. Jepun ni kita tengok makanan dia kecil-kecil kan. Ya kan? Jadi kalau nak makan banyak, engkau makan lebih 3-4. Kalau tidak, makan 1-2. Ini sebenarnya satu konsep food security yang sangat bagus. Dan rasa saya culture budaya ini perlu diterapkan di dalam masyarakat Malaysia. Kerana bagi kita apa? Dalam Islam pun kita tidak digalakkan melakukan pembaziran, ya kan? Jadi kita sebenarnya kita lihatlah, kalau kita keluar makan, contoh nasi lemak kan besar, kita ambil makan tu ambil, kemudian kita tak habis buang. Kita pergi ke restoran pun sama, ya kan? Jadi sebab tu orang tua dia kata yang laparnya bukan mulut tapi yang laparnya lah mata. So bila mata tengok semua nak kan. Kemudian kita gunakan sistem buffet dan sebagainya. Jadi bagi saya sepatutnya kita harus fikir bersama dan bagaimana kerajaan harus mengambil inisiatif untuk menerapkan budaya jimat cermat, tidak melakukan pembaziran. Ini mungkin bermula daripada sekolah tadika lagi lah. Ini sangat penting. Sebab kalau kita lihat
jumlah pembaziran itu sangat tinggi tau, 16,000 tan, hampir 17,000 tan pembaziran makanan setiap hari lah. Ya. Okey, saya ambil soalan daripada ruangan komen ya YB. Ya. Okey, ada satu soalan daripada Nima. Pembangunan pesat bandar-bandar mengancam kawasan agrofood. Apa tindakan yang boleh kerajaan buat untuk pastikan isu ni tak beri kesan terhadap penghasilan makanan? Baik, sebenarnya kalau kita lihat Singapura, contoh Singapura ni, dia sebenarnya dia menghasilkan dia punya food lebih kurang dalam 10% saja. Dulu katanya 1%, tapi terbaru Singapura menghasilkan 10%. Singapura tak ada tanah. Tapi bila mereka mengadakan dasar agro makanan mereka sendiri, mereka mensasarkan pada 2030, dia punya sasaran dia 30-30. Berarti pada menjelang 2030, Singapura mesti menghasilkan 30% daripada makanan itulah daripada dalam negeri. Jadi sebab tu mereka memperuntukkan sebuah kawasan yang tak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan tapi mesti digunakan untuk pertanian. Sebab tu saya sebagai orang lama dalam komuniti ini, sebenarnya saya juga agak berasa sedih bila kita melihat di Malaysia kan, banyak kawasan-kawasan tanaman padi hari ini dirubah menjadikan kawasan perumahan dan sebagainya. Jadi ini akan menjejaskan food security sebenarnya. Jadi kalau saya tidak setuju. Kan, kalau sudah kawasan pertanian kita terhad kan, hanya 1 juta hektar aja untuk agro makanan. Dan kemudian kita buang pelan-pelan jadikan rumah dan sebagainya kan. Jadi lama-kelamaan sebenarnya negara akan mengalami kita panggil masalah food security yang akan semakin parah kalau tidak dilakukan sesuatu lah. Ya. Okay. Baik, diharapkan dapat menjawab soalan untuk Nur Saiful tu. Mungkin apa yang boleh kerajaan buat adalah regulate satu undang-undang yang memang satu undang-undang tanah yang baru yang memang sesuai kawasan untuk makanan sahaja. Jangan di-convert kepada pembangunan. Sebab hari ni macam ni lah. Kalau kita nak besarkan, sebab dia kata antara benda yang harus Malaysia lakukan lah itu kita melihat supaya memperbanyakkan kawasan pertanian baru. Cuma masalah gini, kalau kita bangunkan suatu kawasan baru, kita terpaksa tebang hutan, biodiversity ada masalah, kemudian masalah carbon emission, global warming. Jadi kita agak terhad. Kan? Jadi sebab tu saya kata kawasan-kawasan pertanian ni kena jangan ditukarkan kepada kawasan bangunan. Dan daripada kita buat taman perumahan, bagus buat rumah naik ke atas. Kan? Jadi kita jimat tanah dan kita tidak mengganggu tanah-tanah yang bakal kita gunakan untuk menghasilkan makanan bagi penduduk Malaysia lah. Dan itu pun apa yang Jepun buat juga. Maksudnya buat rumah yang ke atas, bukan ke melintang. Yalah. Jadi seterusnya kadang-kadang kalau kita pergi ke Jepun dan kita pergi ke Australia, rumah-rumah mereka tu kan dia panggil mereka buat rumah tu sesuai dengan keperluan. Kan? Tapi kita di Malaysia ni kita buat rumah sesuai dengan nafsu, maka rumah kita besar-besar. Betul lah tu. Orangnya kecil-kecil je. Seterusnya saya nak tanya soalan daripada Muhammad BC. Okay. Tapi saya tak pasti soalan dia macam mana. Dia just komen apakah future plan government tanah pertanian ditukar kepada pembangunan. Tapi mungkin kita terus kepada soalan seterusnya lah. Sebab saya bukan kerajaan, saya tak boleh nak jawab. Kan? Tapi sebenarnya bagi saya lah, saya mencadangkan agar supaya kawasan pertanian ini jangan dikonversikan kepada, sebab saya tahu kadang-kadang kerajaan negeri kalau mereka bergantung kepada tanah pertanian, dia punya cukai tanah kecil, pendapatan negeri kecil. Sebab tu Kedah tu pendapatan dia kecil sebab di kawasan pertanian dia luas. Kan? Tapi bila mereka convertkan kepada kawasan perumahan, dia income kepada kerajaan negeri tu akan tambah sebab mereka dapat cukai pintu dan sebagainya. Kan, tapi sebenarnya dia perlu kepada perancangan lah. Kan, macam Singapura lah. Singapura dia mensasarkan bahawa 30% menjelang 2030, 30% daripada makanan mereka tak import sudah. Selama ni kan Singapura mengimport hampir 90% lebih. Jadi mereka fokus. Kita boleh, kalau kita buat betul-betul, kita punya pre-planning.
ada punya area dibangunkan, area tak dibangunkan, jangan kacau. Dan kita boleh menggunakan pertanian yang berteknologi tinggi bagi meningkatkan produktiviti sebenarnya. Kan? Satu. Yang kedua, saya melihat sebenarnya kita juga harus berikan perhatian pada Sabah Sarawak. Kan? Sebab kita panggil kemungkinan food security lebih dirasakan di Sabah Sarawak sebab mereka pendalaman dan sebagainya. Mereka bergantung kepada beras daripada Semenanjung dan sebagainya. Dan saya rasa kalau saya lihat perbahasan di Parlimen, ada di kalangan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak, mereka mencarangkan agar kerajaan juga membangunkan kawasan-kawasan persawahan baru di Sabah dan Sarawak. Kalau itu saya sokong. Kan? Tapi tanpa mereka menebang hutan-hutan, kita panggil apa, hutan-hutan tropika lah. Mungkin degradation land. Mungkin mereka boleh gunakan untuk bangunkan kawasan-kawasan pertanian, tapi bukan maksud saya bukan kita menebang apa hutan dara tropika lah. Setuju, satu cadangan yang menarik. Okey, YB. Banyak sebenarnya yang kena serap ni. Saya nak tanya dari segi komen lagi lah sedikit tentang adakah dasar pendidikan. Saya nak lari sikit lah berkaitan tentang kita punya pendidikan, sistem pendidikan kita. Adakah sistem pendidikan kita ni dia membawa ke arah orang cakap persediaan untuk menghadapi global food security yang memang kita tahu akan berlaku sebenarnya. Baik, sebab tu saya kata zaman saya sekolah dulu, bila saya masuk kami dulu darjah 5 darjah 6 dah diajar tanam sayur dulu. Kerana zaman tu lah Perdana Menteri lah almarhum Tun Razak zaman tu dipanggil zaman inflasi inflasi yang berlaku di Malaysia, dan akhirnya ketika tu Tun Razak melancarkan dia panggil buku hijau. Jadi rakyat Malaysia digalakkan untuk melakukan aktiviti pertanian dan menghasilkan sayur-sayuran untuk keperluan sendiri, jadi tak perlu beli. Kan? Tapi hari ini kita lihat sistem pendidikan, dan ketika saya masuk ke sekolah menengah waktu tu, kita ada 3 aliran. Aliran perdagangan, aliran pertanian dan aliran seni perusahaan. Sekarang saya ingat dah tak ada. Kan? Saya lihat bagaimana mereka dulu pelajar-pelajar pertanian dari sekolah menengah lagi, mereka diajar pelihara ayam telur, ayam daging. Kan? Sekarang ni dah tak ada. Jadi kita tidak melihat dasar kerajaan kita. Sepatutnya lah untuk kita panggil survival food security masa depan, sepatutnya benda-benda ni perlu dibawa kembali lah. Kembali ke dalam sistem pendidikan negara. Kembali ke dalam sistem. Okey, baik. Terima kasih YB atas komen. Satu lagi, lari topik juga. Yang paling penting kalau boleh dibawa masuk dalam sistem pendidikan kita ialah tentang pembayaran makanan. Kan, macam saya katalah, satu hari 15,000 tan makanan dibazirkan oleh rakyat Malaysia kan. Betul. Satu lagi sebab ni pun satu benda yang kita tengok content creator yang saya tengok dekat media sosial lah. Apa yang dia buat dekat saya rasa video ni dekat Australia kot. Dia tukar food waste tu kepada baja dan untuk dia tanam dia punya sayuran sendiri. Yes, dia mudah je. Sebab tu hari ni orang bercakap soal EM, dipanggil effective microbe. Kan, sebab tu kalau kita lihat kenapa padi kita tak meningkat, sawit kita pun tak meningkat walaupun kita ada progeny baru, sebab bila kita menggunakan chemical fertilizer terlalu lama, akhirnya all the beneficial microbe akan mati, menyebabkan kesuburan tanah tu terjejas. Sebab tu hari ni kita cakap soal EM. Kan ada setengah orang kata organic fertilizer. Jadi sebab tu saya kata EM tu asal daripada mana? Kan contoh macam probiotik bakteria yang ada dalam perut kita kan. Kalau orang dulu dia makan cencaluk, makan budu, makan belacan, dan makanan-makanan ini mengandungi probiotik bakteria yang menolong sistem pencernaan dan pengadaman. Sebab tu orang dulu dia jarang gemuk. Dia tak kena darah tinggi kecil manis kan. So hari ni kita makan all processed food dan yang membunuh kita panggil all the good bacteria yang ada dalam sistem pengadaman kita. Jadi sebab tu kalau saya masih kecil-kecil dululah, saya lihat kalau bapak saya tanam padi, saya pernah ke sawah mereka bakar tulang-tulang lembu semua kan, dan mereka celupkan akar benih padi mereka tanam.
Tapi bila kita dah besar belajar pertanian, oh benda-benda ni dia mengandungi unsur-unsur nutrien yang diperlukan oleh hukum badi secara organik. Kan? Ibu saya dulu air cuci ikan, air cuci ikan dia siram pokok bunga jadi subur. Tapi hari ni bila kita buat kajian sebenarnya apabila sisa-sisa makanan ini bila dia melakukan fermentation sebagainya, dia boleh berubah menjadi baja sebab dia mengandungi EM tadi, effective microorganism tadi. Jadi sebenarnya boleh juga. Mana setiap makanan yang dibazirkan tu kalau ada satu konsultan yang boleh kumpulkan makanan ni dan diproses, sebenarnya dia boleh menghasilkan baja dan juga etanol sebenarnya. Kan? Tapi bagi kita, walaupun kita ada baja, kita ada etanol, tapi kalau pembaziran tinggi, berarti tetap juga kita resource, kita melakukan pembaziran kepada resource kita lah. Okay, satu lagi, lari topik juga. Ni tapi ni ada satu topik yang saya kira menarik dan soalan daripada audience, pemilik akaun Haidil. YB, pohon ulasan YB berkenaan cadangan DAP nak adakan pilihan raya PBT. Apa kesan pada masyarakat? Dia lari lah, tapi macam yang boom sekarang ni. Saya sebenarnya di parlimen pun saya maintain saya sebagai orang profesional dan teknokrat. Kalau saya bahas, saya akan bahas soal-soal macam ni lah. Tapi bila diminta pandangan, insyaAllah saya bagi. Dia mudah aja. Sebenarnya kalau berlaku pilihan PBT ni sebenarnya dia akan menjadikan kesenjangan pemisahan antara masyarakat kampung dan masyarakat bandar tu akan lebih jauh. Sebab kalau kita kata contoh di satu konstitusi, kalau sekarang ni katakan mereka ada 300,000 pengundi, tapi kawasan mereka tidak besar. Kan, walaupun pengundinya ramai, tapi kawasannya kalau kita anggap per square kilometer dia lebih kecil sebenarnya, cuma penduduknya padat. Tapi kalau dipecahkan kepada 3 parlimen, sebenarnya satu yang saya tidak setuju lah bahawa kalau kita lihat di bandar, mereka infrastruktur bagus, betul tak? Air bagus, api bagus, jalan bagus, semua infrastruktur klinik, sekolah semua bagus. Kan, jadi kalau kita pecahkan kepada tiga kawasan parlimen, jadi duit per parlimen tu akan lebih bertambah. Sedangkan di kawasan-kawasan pendalaman Sabah, Sarawak, Kelantan, Kedah, Pahang kan, kawasan pengundi mereka tidak ramai, tapi kawasan mereka luas dan mereka ni tidak punya infrastruktur sebaik kawasan-kawasan bandar dan pinggir bandar. Jadi dia akan berlaku suatu kita panggil ketidak adilan dari segi kita panggil kemakmuran dan kesejahteraan rakyat lah. Sebab tu saya peribadi saya tidak menyokong pemilihan PBT ini dilakukan. Okey. Baik, faham. Satu poin yang menarik lah untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Seterusnya ada soalan daripada audiens juga. Saya dah ambil soalan audiens je ni. Boleh YB? Ya, boleh insyaAllah. Okay. Saya rasa ni berkaitan tentang ada kaitan juga tentang soalan saya juga. Soalan daripada Muhammad BC juga. Ada cadangan tak ataupun plan terhadap food security atau pertanian? Dan saya nak tambah juga, ada cadangan tak untuk tanaman apa lagi yang kita boleh bangunkan, majukan dekat Malaysia ni untuk mungkin dijadikan sebagai main source kita untuk ekspor ke? Baik, dia sebenarnya bila saya bercakap soal kopi dekat parlimen, kadang-kadang kawan saya ketawa kan. Menteri Pertanian pun tanya Tangga Batu ada kopi ke tidak kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ni dia ada 7 world best variety lah. Saya boleh sebut. Pertama kopi Aceh Gayo, kedua dia panggil kopi Mandailing, ketiga dia panggil kopi Lampung, keempat dia panggil kopi Kintamani, dia ada Toraja, dia ada Papua. Kemudian dia ada Java Gold, dia ada lepas tu dia ada Blue Mountain, Blue Mountain lah. Dan sebenarnya di Malaysia ni kita ada satu tempat yang sangat sesuai untuk ditanamkan kopi Robusta, iaitu di kawasan Kedah, Sek dan Baling lah. Dan saya pernah buat projek ini dulu, dirasmikan oleh Tun M tahun 1993 tak silap saya 94 macam tu. Tapi kemudian projek itu tak diteruskan. Dan sebenarnya kalau kerajaan boleh membangunkan memberikan tumpuan ataupun peruntukan kepada Kedah untuk membangunkan industri kopi khususnya di Sek dan juga di Baling, akhirnya nanti kita boleh muncul di komoditi kopi antarabangsa mengatakan bahawa okey, ini kopi Sek, contoh seperti mana dia panggil kopi Mandailing tu,
Kopi Aceh Gayo. Aceh Gayo ni adalah di tanah Gayo di Aceh, merupakan antara one of the world best coffee sebenarnya. Sebab tu bila saya bagi Syed Saddiq tu dia minum, wah luar biasa kan. Jadi itu maksud saya tadi. Jadi kalau kita nak industri kopi hari ni, Malaysia hanya baru mengeluarkan lebih kurang dalam, saya ingat dalam 4,000 tan setahun. Tapi kita import 35,000 tan. Kan? Walaupun kita kata kita kopi gantang ke kopi songkok, kopi apa, semualah biji kopi ni diimport sebenarnya. Tapi kalau kita boleh bangunkan secara bersungguh-sungguh industri kopi, tanaman kopi sebenarnya di Sek itu, kerana cuacanya sesuai. Sek dan Baling ni dia mempunyai kemarau yang panjang. Kemarau panjang, jadi dia sesuai untuk kita tanam kopi Robusta, kerana kemarau yang panjang ini dia akan induce flowering. Dia akan induce flowering, dia akan induce kopi itu untuk berbunga, dan daripada bunga akan jadi buah. Ya. Dan kopi Robusta ni pula dia panggil antara kopi second best coffee lah. Kopi yang paling utama dalam kopi itu dia adalah kopi Arabica, kedua adalah kopi Robusta, ketiga Liberica, dan keempat Excelsior. Jadi ini sebenarnya kopi kedua yang di-trade di dalam komoditi kopi. Jadi kalau kita boleh fokus bangunkan industri kopi. Jadi kita tak perlu lagi import 35,000 kopi, tan kopi. Dan kalau kita lihat sebenarnya negara kita import 35,000 tan kopi, dan kita sebenarnya mengeksport, kita panggil produk kopi, ya. Bukan biji kopi, produk kopi. Tongkat Ali dan sebagainya, kita ekspor ke Arab dan sebagainya. Tapi kalau kita ada sendiri biji kopi sendiri, kita proses dan kita ekspor, sebenarnya dia lebih menguntungkan. Dari segi dia kata lagi segi trade exchange lah. Satu. Yang kedua, saya melihat bahawa sebenarnya di daerah Kedah Perlis ni sebenarnya bila kita cakap soal industri ayam telur, ayam daging dan sebagainya, kita tidak boleh mengelakkan kita lagi bicara soal grain corn. Jagung ni dia ada dua jenis. Satu dipanggil sweet corn, satu dipanggil grain corn. Okey, sweet corn ni kita boleh tanam dekat mana-mana boleh tanam. Tapi kalau grain corn ini dia merupakan jagung yang ditanam khusus untuk membuat makanan haiwan. Kan? Jadi dia memerlukan kita panggil cuaca kemarau yang panjang. Sebab tu grain corn dia sesuai juga di Kedah dan juga di Perlis. Kan, cuma kita ada lagi masalah-masalah lain yang perlukan kepada sedikit dana supaya Madi dapat buat penyelidikan bagaimana kita boleh menghasilkan benih-benih baru yang lebih resisten dan sesuai dengan cuaca di Malaysia lah. Jadi kalau kita boleh hasilkan yang ini, akhirnya kita boleh mengurangi import grain corn, dan bila harga makanan ternakan tu murah, tak mungkin harga ayam akan mahal nanti. Kan? Ini yang benda-benda yang masuk saya kita opportunity yang kita kena explore. Jadi kalau kita bagi tanaman dan memang boleh. Cuma masalah di Malaysia, kadang-kadang kita panggil kerajaan menggalakkan rakyat untuk melakukan pertanian, tapi kan contoh macam baru ni berlaku di Tangkak, seorang anak muda menanamkan usaha bendir dan terung. Tiba-tiba bila dia nak harvest, tak ada orang nak beli. Akhirnya dia buang semua. Dan benda-benda ni kerajaan perlu lihat. Perlu lihat bagaimana kita panggil membantu, kita panggil petani-petani dalam negara sendiri yang melakukan usaha supaya mereka mendapat jaminan dari segi pemasaran. Jadi kita boleh mengurangkan import, dalam masa sama kita menaikkan kita panggil anak-anak tempatan untuk melakukan aktiviti agro food ni lah. Satu okey, itu cadangan yang sangat menarik. Dan sebenarnya yang saya nak kongsikan lah, sebab rakyat Malaysia adalah peminum kopi yang terbesar, yang terbanyak di dunia. Kita adalah peminum kopi. Jadi kenapa kita sebagai negara yang mempunyai rakyat yang meminum kopi yang banyak, kenapa kita tak keluarkan kopi kita sendiri? Itulah dia trend. Sebenarnya kalau kita lihat hari ni trend anak muda, mereka suka kita panggil minum kopi dan sebagainya. Cuma kopi-kopi yang kita minum tu saya kata hampir 90% lebih sebenarnya kita import daripada Indonesia, Brazil, Vietnam dan juga negara-negara yang lain. Cuma dia begini, dia benih kopi ni walaupun dia benih kopi yang sama, bila dia tanam di tanah yang berbeza, dia punya hasil dia akan berbeza. Sebab tu saya kata untuk Sek dan Baling ni dia ada speciality dia. Hanya peminum kopi kita selalu beza. Tapi kalau kita bukan peminum kopi, kita tak boleh beza, kita kata sama. Okay. Ya, sebab tu saya ambil kopi one of world best coffee, kopi Aceh Gayo, saya kasih Syed Saddiq. Kalau Saddiq itu saya tengok setiap pagi dia minum espresso kan. Dan saya juga bagi dia kopi Sek.
Dua-duanya dia kata sedap. Tapi dia kata lebih sedap lagi yang Aceh Gayo lah. Okay. Ya. So, dah ada testimoni lah sebenarnya. Okay, YB kita ada kurang daripada 10 minit lagi. Jadi, takhirlah kesimpulan daripada YB sendiri berkenaan tentang isu keterjaminan makanan dan persediaan kita ni. Dan juga pesanan ataupun harapan YB lah. Silakan. Baik, sebenarnya saya ada satu soalan ni. Apakah pendedahan YB pada anak muda terhadap pertanian lah? Dia macam saya kata tadi lah, kalau dulu generasi saya dilahirkan daripada usaha pertanian, memang dalam kepala kita adalah pertanian. Kan? Tapi anak-anak sekarang tidak. Jadi sebenarnya kita harus balik kepada kita panggil konsep bagaimana unit pertanian dulu di awal tahun 70 boleh melahirkan ramai di kalangan pengusaha-pengusaha pertanian dan mereka ni berjaya sebenarnya di sektor peladangan dan sebagainya. Jadi macam saya katalah, kalau kami dulu dibesarkan dengan cangkul tapi anak-anak hari ni dibesarkan dengan gadget. Kan? Jadi maksud dia kalau kita nak ajak anak muda menceburkan diri dalam sektor pertanian sebenarnya, kita tidak boleh lari daripada menggunakan teknologi yang ada hari ni. Macam hari ni orang boleh melakukan pembajaan dengan menggunakan drone. Orang boleh membuat analisa. Saya berbalik ke Jakarta jumpa dengan kawan lama saya. Sekarang ni mereka buat satu perisian. Mereka boleh menggunakan satellite image, mereka boleh analyse pokok tu kekurangan baja apa, nitrogen ke, kalium ke dan sebagainya. Dan teknologi sebenarnya lah, remote sensing dan sebagainya. Dan saya yakin, satu. Yang kedua, dengan menggunakan teknologi sebenarnya, produktiviti hasil akan naik. Jadi bila produktiviti akan naik sebenarnya, gaji pendapatan mereka akan tinggi. Dan saya yakin ini akan menarik minat anak-anak muda untuk masuk ke sektor pertanian. Menarik. Satu benda yang okey. Baik. Berikut soalan. Mengapa tanaman mangga Delight di Melaka gagal? Baik, saya nak jawab pun saya bawa balik Melaka. Tapi kalau saya lihat macam itulah, sebenarnya is marketing lah. Kan? Mangga di Melaka Delight marketing. Sebenarnya kalau kita cuba mangga Delight ni, dia berbeza dengan harum manis. Dia sebenarnya pokok mangga ni, dia perlukan cuaca yang kering sebenarnya. Sebab tu kalau kita makan harum manis Perlis dan kita makan harum manis yang dari Pulau Jawa daripada Indonesia, sebenarnya berbeza. Sangat manis yang berada di Pulau Jawa sebenarnya, kerana mereka mempunyai musim kemarau yang lebih panjang. Kan? Jadi sebab tu kalau mangga ni mudah aje. Kalau kita nak bagi dia sedap, kita streskan dia. Kita asapkan dia, kita keluar-keluar batang dia. So bila dia stres, dia akan bunga, akan berbuah lah. Itu mangga lah. Dan saya tak boleh nak jadi jawapan yang tepat. Saya bukan pakar mangga lah. Tapi yang saya belajar tahun 80-an tu macam tu lah. Ya. Baik, kemudian kita bercakap soal food security lah. Ni kita dah ada di penghujung rancangan ke apa? Betul lah tu. Ada 5 minit lagi ni. Okey, saya akan buat penggulungan lah. Boleh je. Saya agak bohong. Dia kata, what is the biggest risk to food security? Apakah risiko yang paling besar dalam perancangan food security? Dia kata dia ada 7. Ada 7. Kita kena, pertama dia kata conflict and corruption. Dan sebab tu kadang-kadang kerajaan ada strategi lah, 9 strategi lah, 8 ni lah. Tapi akhirnya benda ni tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Kerana saya conflict and corruption. Kan? Jadi walaupun belum keluar, tapi bila berlaku ketirisan, maka kita tak akan dapat selesaikan masalah. Sebab tu saya rasa integriti itu sangat penting lah. Sama ada di kalangan ahli politik ataupun mereka-mereka yang melaksanakan, kita panggil strategi-strategi yang telah dirancang oleh kerajaan. Baik, yang kedua adalah politik and trade barrier politik. Sebab tu baru-baru ni di Melaka lah, saya tak mahu sebut di mana. Saya pergi ke satu kita panggil macam sambutan hari peladang. Kemudian dia beri bantuan mesin rumput pertanian. Tapi saya melihat yang menerima bantuan-bantuan alat-alat pertanian ni, mereka bukan petani. Okey. Mereka sebab JPKK kan, kau terima. Jadi bagi saya, dia tidak, politik ni sebenarnya kalau kita betulkan. Kan? Jadi bagus, sebab tu saya kata, kalau kita nak betul-betul menyelesaikan masalah, mengangkat balik martabat kita daripada food security yang sederhana kepada baik sebenarnya, kita kena, bila fokus pada pertanian, jangan politik campur tangan. Kan? Sebab tu kalau kita lihat
bagaimana industri sawit boleh memacu jauh ke depan. Kerana kita lihatlah dalam industri sawit, rasa saya politik tidak campur tangan. Rasa saya kalau pandangan saya lah. Baik, kemudian dia panggil equal food distribution lah. Sebab tu kalau sebenarnya kalau orang lihat, kalau berlaku global warming, berlaku banjir, kemarau panjang, sebenarnya dia akan berikan impak kesan yang sangat besar kepada food security sebenarnya. Jadi bila berlaku bencana alam, makanan akan kurang. Sebenarnya orang yang sangat terkesan tentang kekurangan makanan ni bila berlaku kita panggil gangguan cuaca dan sebagainya, sebelah golongan-golongan miskin yang berada di bandar sebenarnya. Betul ke salah? Betul? Ah, Betul. sebab orang kat kampung, walaupun dia tak ada duit, dia boleh tanam pisang, dia boleh tanam ubi, betul tak? Kan? Tapi Betul. kalau orang kat bandar tak ada duit, kan? Dan benda tu tak jadi mahal, mereka sebenarnya orang yang akan menerima kesan yang sangat besar sebenarnya tentang tu. Baik, kemudian macam saya kata food loss lah. Food loss ni mungkin disebabkan banjir, ataupun juga macam saya kata tadi, di Malaysia sendiri kita membazirkan makanan sebanyak 16,000 tan sehari. Dan ni saya kita perlu, semua rakyat Malaysia perlu berikan perhatian. Baik, kemudian climate change. Sebab tu saya pernah mengikuti satu seminar antarabangsa apabila seorang penyelidik daripada Itali dia buat presentation, dia kata dia plot selama 50 tahun graf pertumbuhan penduduk dunia dan juga keperluan kepada makanan, graf tu dia naik sama naik. Tapi bermula daripada tahun 2018 pertumbuhan penduduk naik, tapi produksi makanan berkurang. Kenapa berkurang? Pertama sebab berlakunya global warming. Kita harus ingat bila berlaku global warming, ada kawasan yang kita panggil berlaku La Nina, berlaku El Nino, dia akan berlaku banjir, dia akan berlaku kemarau yang panjang dan cuaca yang tak boleh kita buat prediksi. Kita tak boleh jagakan bila hujan, tak boleh. Cuaca dah berubah, kan? Jadi apa kesannya? Jadi menyebabkan kita bagi akan berlakunya kemusnahan kepada agro makanan lah. Ya. Itu yang dapat timbul lah. Baik, kemudian macam saya katalah, kita tadi bercakapkan tanah-tanah kecil kan. Jadi kalau kita lihat, kalau kerajaan boleh memberikan izin, orang boleh membangunkan ribuan hektar, kita panggil durian musangking, kenapa tidak kerajaan berikan tumpuan untuk bangunkan kebun-kebun jagung, kebun-kebun yang berikan makanan harian kepada rakyat Malaysia lah. Dan kalau kita lihat, saya tahu ada beberapa syarikat besar peladangan hari ini mereka tukar daripada getah, mereka jadikan estate mereka tu estate durian musangking. Kan? Ya, jadi maksud saya, kadang-kadang dalam sistem negara kita ni, dia mesti ada dia panggil give and take lah. Jadi sebuah syarikat-syarikat korporat besar yang terlibat dengan pertanian, mereka tak boleh berfikir soal keuntungan saja. Mereka juga perlu memikirkan soal rakyat juga. Kan? Dan mereka sebenarnya ada program bagi CSR, kan, Corporate Social Responsibility. Kenapa tidak dijadikan food security ini ataupun membangunkan sektor agro makanan ni sebagai pada mereka punya CSR. Kan, kalau mereka boleh ubah kebun getah jadi kebun durian musangking, kenapa mereka tidak boleh ubah menjadi kebun sayur atau kebun jagung, kan, yang akhirnya dia akan beri manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Ni yang saya lihat dah. Jadi sektor-sektor kita panggil the giant corporate company ni, dia tak boleh fikir kalau kita istilah mau menang sendiri, tapi bagaimana mereka boleh menyumbang kepada memperbaiki food security ni melalui program-program CSR lah. Okey, setuju, faham. Satu benda yang kita rasa boleh difikirkan bersama lah. Sebab tu bukan sahaja kerajaan kena aware tentang isu ni. Kita sendiri pun, sebab of course kita semua pun ada tanah kita sendiri. Maksudnya apa yang kita buat dengan tanah kita tu.
Macam tu. Jadi sebab tu macam saya kata tadi kan, jadi kita bilang kalau masalah nak menyelesaikan masalah food security ni, indeks kita daripada 69 bila kita nak jadi ke 80 jadi baik, dan dia sebenarnya kita tidak boleh meletakkan semua beban itu kepada satu kementerian saja. Kementerian Pertanian tidak, sebenarnya dia akan melibatkan Jabatan Saliran, Kementerian Alam Sekitar kan, Kementerian Bangunan Luar Bandar. Dan kalau boleh disatukan, disinergikan semua kementerian-kementerian ini, saya ingat insya-Allah kita boleh selesaikan masalah food security negara kita. Amin. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih YB kerana sudi sekali lagi berkongsi dengan kami. Cadangan untuk bawa sekali lagi YB buat satu Q&A session dengan YB, insya-Allah akan dipertimbangkan. Kalau YB free, insya-Allah. Okey, setakat itu sahaja pada malam ini Bual Bicara 360 kita. Alhamdulillah kita dapat banyak input daripada YB berkenaan tentang isu keterjaminan makanan ni, dan kita dapat overview kita punya apa kedudukan negara kita sendiri, berada dekat mana dan apa yang perlu kita aware lah. Jadi sekian saja daripada saya. Sekali lagi terima kasih YB. Terima kasih juga kepada para audience kerana setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Sejam bersama kami dan sangat aktif di ruangan komen. Saya berterima kasih. Okey, dengan itu kita end lah live kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.